ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam daurah membaca risalah karangan Syekh Al-Albani rahimahullah yang berjudul Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, dan kita menggunakan kitab terjemahan dalam bahasa Melayu di bawah tajuk membantah kesesatan ahli hadis, membantah kesesatan anti hadis, ya, golongan anti hadis. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di muka surat 76, ya, kita sambung bacaan kita dalam risalah ni. Kata penulis Syekh Al-Albani rahimahullah, peringatan penting. Sangat jelas untuk kita katakan bahawa as-sunnah yang dijadikan sumber penting dalam pembinaan hukum syariat ini hanyalah as-sunnah yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalan ilmiah, dan dengan sanad yang sahih yang diketahui oleh para ulama hadis dan rijalnya, ya, para ulama hadis dan atau para ulama yang ahli dalam bidang hadis dan rijalnya. Itu sedikit pembetulan lah, ya, dalam terjemahan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini apa yang nak ingatkan oleh penulis Syekh Al-Albani rahimahullah, bahawa apabila kita membahaskan berkenaan kedudukan as-sunnah dalam Islam, keutamaan as-sunnah dalam menjelaskan tentang Islam, kedudukan as-sunnah sebagai pentafsir buat Al-Quran, dan bahawasanya umat Islam perlu berpegang kepada kedua-dua sumber agama, iaitu Al-Quran dan as-sunnah. Apa yang kita perlu jelas, ya, dalam perkara ini ialah bahawa apabila kita katakan as-sunnah, seperti mana apabila kita katakan tentang hadis, semestinya yang kita maksudkan ialah as-sunnah dan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu hakikat erti as-sunnah, itu hakikat erti hadis. Bila kita kata hadis, tak patut timbul dalam kefahaman kita, ya, bahawa dia termasuklah hadis yang dhaif dan hadis yang apatah lagi hadis yang palsu. Tak patut, kerana secara dasarnya itu sebenarnya bukan hadis, ya. Kerana hadis atau as-sunnah ini istilah-istilah, ya, yang digunakan bila disebutkan as-sunnah dengan hadis. Apa perbezaan antara kedua istilah ini? Dan saya kira ini soalan yang dikemukakan dalam soalan kuis kalau semalam kalau tak silap, tentang apakah perbezaan antara as-sunnah dan hadis. As-sunnah kita kata dia bersifat umum, ya, manakala hadis dia lebih khusus, di mana as-sunnah dia mempunyai beberapa pengertian, ya. Termasuklah kalau dalam bab fiqh kita kata sunat kan, atau kita dalam bahasa Arab dia kata ini sunnah. Dalam bab fiqh maksudnya apa yang berbeza dengan wajib, ya.
Kita ada wajib dan kita ada sunnah, kita ada sunat, ya. Itu antara istilahnya. Tapi nak kata as-sunnah ni ada kalanya dimaksudkan dengan pengertiannya yang umum, yakni Islam, ya. Seperti mana kenyataan Imam Al-Barbahari, as-sunnah hiya al-Islam. Sunnah ialah Islam dan Islam ialah as-sunnah. Ini dari segi maksudnya yang umum. Dan termasuk dalam pengertian as-sunnah juga ialah ialah apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia sama pengertiannya dengan hadis. Jadi ini termasuk dalam definisi as-sunnah. Yani as-sunnah dengan erti kata hadis. Hadis sepertinya, hadis ialah kata-kata, perbuatan dan perakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan hadis, dia lebih kepada maksud ini secara khusus. Berbanding dengan definisi as-sunnah tadi, kita kata dia ada maksud dia, ada beberapa maksud dia, ya, dan boleh kita kata as-sunnah tu dia lebih, maksud dia lebih umum, ya, berbanding dengan hadis. Sekalipun kita tak nafikan bahawa termasuk dalam erti as-sunnah ialah apa yang diistilahkan dengan hadis, ya. Baik. Jadi kita kata bila kita bahaskan tentang as-sunnah, kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran, as-sunnah dalam syariat, semestinya yang kita maksudkan ialah as-sunnah atau hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah maksud as-sunnah atau hadis yang sebenarnya. Berbanding dengan apa yang tidak sabit daripada Rasulullah, apa yang masih lagi sama-sama, apa yang masih lagi perlu disemak semula dan seumpamanya, ini selagi mana tidak sabit, maka kita tak boleh nak mengatakan bahawa ini sunnah atau ini hadis, ya. Sebabnya kita kena perincikan bahawa dia adalah suatu yang ia adalah hadis yang kita kena jelaskanlah bahawa ini hadis yang lemah atau ini hadis yang tidak sabit dan seumpamanya. Dan maka kita tak boleh sewenang-wenangnya mengatakan kepada satu hadis yang dhaif atau satu hadis yang palsu, kita kata ini hadis, ya, atau kita kata ini demikian adalah as-sunnah, sedangkan kita tahu bahawa dia, ya, tidak sabit daripada Nabi, kedudukannya lemah, apatah lagi palsu. Maka kita kena jelaskan. Kalau kita tahu bahawa dia dhaif atau dia palsu, kita kena jelaskan. Kerana jika tidak, maka dikhawatiri kita termasuk dalam kalangan mereka yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersedia untuk tempatnya dalam api neraka, wal iyad billah, ya. Baik. Jadi kata Syekh Al-Albani, ya, sangat jelas untuk kita katakan bahawa as-sunnah yang dijadikan sebagai sumber penting dalam hukum syariat ialah as-sunnah yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sunnah yang sabit? Maknanya sunnah yang sahih atau hadis yang sahih. Saya kira kita sedia maklum bahawa hadis tak semestinya bila kita kata setelah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah, kita terus boleh kata bahawa ini hadis yang sahih. Tak boleh, ya. Jangan kita ada tanggapan sebut saja hadis maknanya sahih. Tak, ya. Ada saja hadis tu dalam buku-buku hadis, ya, seperti Sunan Abi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i atau kitab-kitab hadis yang lain. Ada saja dalam buku, itu hadis yang sabit lah tu. Ini kita kata ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, ya. Jadi hadis dia ada macam-macam, ya. Dari segi kedudukan nilainya ada yang sahih, dan boleh kita kata banyak sahaja hadis-hadis yang dhaif, demikian juga yang palsu. Maka kita pastikan dahulu kedudukan suatu hadis itu sebelum kita nak berbicara, sebelum kita nak membuat satu kesimpulan atau hukum, apatah lagi beramal dengan hadis tersebut, ya. Ini hadis yang sabit daripada Nabi melalui jalan ilmiah. Apa ada maksudnya di situ? Apa maksud hadis yang sabit melalui jalan ilmiah? Yang ini mengikut
ketetapan atau kaedah yang telah dijelaskan oleh ulama hadis. Bila kita bahaskan tentang ilmu hadis, semestinya apa juga perbahasan tentangnya kita kena kembali kepada ahlinya, iaitu ulama hadis. Tak bolehlah bila kita nak bahas tentang hadis, kita jadikan kata-kata sesiapalah si fulan dan kita nak berhujah dengan kata-kata mereka, sedangkan mereka bukan ahli dalam bidang tersebut. Jadi yang menentukan hadis ini sahih atau dhaif siapa? Saya ingat ni mungkin soalan cepu mas. Siapa yang nak menentukan ini hadis sahih atau ini hadis dhaif? Kerana jangan terkejut kalau siapa yang umur dia panjang, mungkin dia macam-macam akan dengar pandangan orang. Ialah bab kata kalau orang tu bercakap tentang sesuatu di luar bidangnya, nescaya dia akan mengungkapkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik, yang ajaib. Jadi ada yang kata, bila kau kata ini hadis ni sahih, ini hadis ni dhaif, mana kau tahu? Ada yang pertikailah. Engkau ada jumpa Rasulullah? Ada yang kata macam tu. Engkau kata ini hadis ni dhaif, ini hadis ni. Kau pandai-pandai je kata ini hadis dhaif. Engkau jumpa Rasulullah, ada Rasulullah nafikan dan sebagainya. Ini kenyataan orang yang jahil lah. Nak katakan di sini bahawa penilaian ke atas sebuah hadis tidak ada cara lain kecuali dengan kita kembali kepada ulama hadis. Maka secara tak langsungnya nak menjelaskan kepada kita bahawa ini satu poin yang penting juga untuk kita sebagai orang Islam. Apabila kita membaca firman Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang tahu jika engkau tak tahu. Jadi kalau kita berdepan dengan isu berkenaan ilmu hadis, siapakah yang dimaksudkan dengan ulama yang kita kena rujuk kepada mereka? Ketika mana insya-Allah kita tahu juga bahawa dalam ilmu agama dia ada cabang-cabang dia. Ilmu agama dia Islam, agama yang menyeluruh, yang merangkumi pelbagai aspek dan ada pelbagai bidang agama, seperti mana yang kita sedia maklum insya-Allah. Ada bidang Al-Quran, ada bidang tafsir, ada bidang fiqh, ada bidang akidah, ada bidang sejarah, ada macam-macam bidang dalam agama, di mana setiap itu dia ada ilmunya, ada kitab-kitab rujukannya, ada isu-isunya, perbahasan-perbahasannya, ada kaedah-kaedahnya. Dalam bahasa Arab itu sendiri, itu satu bidang. Bukan semua orang yang bercakap bahasa Arab dia pakar dalam bahasa Arab. Kita kena jelas, bukan semua orang yang membaca Al-Quran dia pakar dalam Al-Quran. Demikianlah dalam ilmu-ilmu agama yang lain. Maka demikian jugalah, bukan semua yang berbicara tentang hadis, apabila dia membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak bererti bahawa dia pakar dalam ilmu hadis. Maksud di sini bahawa kita kena faham bahawa ulama ada bidang-bidang mereka masing-masing. Dan saya boleh bagi contoh perbandingan supaya kita jelas. Jangan kita bersikap melampau dalam bab ni. Ada kalanya setengah manusia, bila dia nak angkat satu tokoh tu, dia angkat dijulang habis-habis, sehingga hampir sahaja tokoh yang dijulangnya itu seperti seolah-olah dia pakar dalam segala ilmu. Sedangkan ini tidak wajar. Jadi kita kena akui bahawa dalam agama ada bidang, ada ulama tafsir, ada ulama fiqh, ada ulama hadis, ada ulama Al-Quran. Kita kena akui hakikat itu, sebab itu realitinya. Tak semestinya kalau seorang itu dia ahli dalam usul fiqh misalnya, maka dia pakar dalam tafsir dan sebagainya. Tidak. Ulama ada bidang mereka masing-masing. Yang buat seorang penuntut ilmu dia kena tahu. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita ramai kenal Imam Asy-Syafi'i. Tetapi sejauh mana kita tahu kepakaran dia?
Soalan sebagai contoh, saya ajukan terus. Adakah Imam Syafi'i pakar dalam ilmu hadis? Sebagai contohlah. Ini contoh kita. Bukan bertujuan untuk nak merendahkan sesiapa dan sebagainya. Tak. Tapi supaya kita sedia maklum. Jawapan dia pada kenyataan Imam Syafi'i sendiri. Di mana Imam Syafi'i dia berkata kepada salah seorang muridnya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mana-mana hadis yang sahih di sisi engkau, maka khabarkan kepada aku supaya aku dapat bertindak dengan sewajarnya. Lihat, Imam Syafi'i meminta jasa baik daripada Imam Ahmad sebagai seorang ahli dalam ilmu hadis, memaklumkan kepada Imam Syafi'i tentang mana-mana hadis yang sahih yang telah sabit kepada dia, yang telah sabit di sisi Imam Ahmad, supaya dia dapat ambil faedah lah daripadanya. Jadi nak kata di sini bahawa Imam Syafi'i dia sendiri dia itu bukan bidangnya, ilmu hadis bukan bidangnya, ya. Jadi kita kena akui ini sebagai satu contoh lah, ya, bukan kita nak merendahkan sesiapa, ya. Baik. Jadi kita kata as-sunnah, apa yang dijadikan sandaran dalam ilmu hukum syariat hanyalah as-sunnah yang sabit daripada Nabi Muhammad SAW melalui jalan ilmiah, iaitu melalui jalan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis secara khasnya. Ulama hadis dalam usaha mereka menjelaskan kepada umat Islam tentang hadis, ya, mereka juga telah membahaskan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ilmu hadis itu, ya, khususnya apa yang berkait tentang ilmu mustalah hadis, ya, ilmu mustalah hadis. Ini ilmu yang membahaskan tentang, ya, tentang periwayatan hadis itu sendiri. Demikian juga ada ilmu rijal. Apa artinya ilmu rijal? Ilmu perawi-perawi. Ini pun ada cabang ilmunya, ya, yang membahaskan tentang kedudukan perawi-perawi. Perawi ini siapa, perawi ini siapa, ini siapa daripada kalangan mereka yang meriwayatkan hadis. Jadi ulama mereka telah telah mencurahkan tenaga, usaha, masa mereka dalam perkara ini dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, dengan cara yang sangat teliti, sangat kompleks. Sebab itu boleh saya nyatakan di sini untuk faedah kita bersama, bahawa kalau dibandingkan antara banyak-banyak bidang agama, bidang tafsir, bidang akidah, fiqh dan sebagainya, tidak salah untuk kita mengatakan bahawa ilmu hadis merupakan merupakan bidang agama yang paling susah, yang paling mencabar, yang paling rumit. Kenapa? Kerana dia melibatkan banyak aspek-aspek yang perlu dikaji, yang perlu didalami sebelum seseorang itu dapat menguasai ilmu hadis itu. Sebab itu nanti mungkin kita boleh sebutkanlah, ya, nanti mungkin kita boleh perincikan lagi. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah Islam, khususnya dalam mutaakhir ini, percaya atau tidak, satu ketika dahulu, mungkin dalam sekitar kurang 100 tahun baru-baru ini, ya, 100 tahun lepas, ya, umat Islam telah sampai ke satu peringkat di mana rata-rata tidak mengambil, tidak prihatin, ya. Rata-rata tidak tahu tentang keperluan untuk kita menilai satu hadis itu sebelum kita nak berhujah dengannya. Percaya atau tidak? Dan bahkan boleh saya kata sehingga ke hari ini masih ada lagi di mimbar-mimbar Jumaat misalnya, di mana khatib dia membawakan satu hadis, kemudian di akhir hadis tu dia kata hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud misalnya, hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi atau Ibnu Majah atau yang lain dan sebagainya. Dia berhenti kat situ tanpa dia menyatakan sejauh mana kedudukan hadis itu, sama ada sahih atau tidak. Sedangkan ini adalah satu yang, kalau nak ikutkan, itu satu yang tidak wajar.
Sebab menyatakan lafaz hadis itu satu perkara, tapi tak kurang pentingnya perlu dinyatakan juga status hadisnya. Apa guna kita membacakan satu hadis yang kita jumpa dalam buku-buku hadis, tetapi realitinya hadis tu lemah dan barangkali palsu, tetapi kita tak peduli tentang perkara tu. Kita tak prihatin. Kita tak nak tahu pun ini status hadis ni apa. Wajar tak wajar? Saya kira kita semua akan setuju kata ini tak wajar lah. Kalau setakat nak kata bahawa ini hadis, berapa banyak hadis-hadis, kadang-kadang kitab berjilid-jilid yang dikarang oleh para ulama menghimpunkan hadis-hadis dhaif dan palsu. Nak kata hadis-hadis dhaif dan palsu ni banyak, beribu, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama hadis. Jadi perlu dipastikan, ya, kedudukan sebuah hadis itu sebelum dijadikan sebagai hujjah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Al-Albani, perkara as-sunnah ini bukan sesuatu yang didapati dalam kitab-kitab tafsir, fiqh, kitab-kitab yang menggalakkan beramal, yani macam fadail a'mal lah, ya, kitab-kitab yang menggalakkan beramal, maknanya kitab-kitab fadail a'mal, melalui penerangan ganjaran dan hukuman, kitab-kitab yang melembutkan hati, atau diistilahkan sebagai ar-raqaiq, ya, kitab-kitab yang melembutkan hati, memberi nasihat dan sebagainya. Yang dalam kitab-kitab ini terdapat banyak hadis dhaif, munkar dan maudhu', palsu, sehingga ada antaranya terkeluar daripada Islam, seperti hadis Harut dan Marut, hadis kisah Gharaniq yang telah aku tulis sebuah risalah khusus berkenaannya dan ia telah pun diterbitkan, ya. Ini contoh-contohlah, contoh-contoh riwayat-riwayat palsu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tidak sabit, sedangkan dia palsu, ya. Jadi lihat kata Syekh Al-Albani, perkara as-sunnah ni, bila kita nak bahas tentang as-sunnah, keutamaan as-sunnah, kepentingan as-sunnah, kedudukan as-sunnah, ya, dalam agama, bukan sesuatu yang didapati dalam kitab-kitab tafsir, fiqh, atau apa-apa buku-buku agama. Maksud di sinilah, kalau hadis tu bukan sekadar apa yang kita jumpa dalam mana-mana kitab agama, lalu kita kata ini adalah hadis, dia sabit daripada Nabi dan kita boleh beramal dengannya dan kita boleh sebar luaskan kepada orang ramai atas dasar ada dalam buku. Mungkin tuan-tuan pernah dengar lah, ya, orang kata, mana kau jumpa hadis ni? Oh, hadis ni ada dalam buku. Ya, hadis ada dalam buku tak bermakna dia sahih. Ini kita jelas, ya. Hadis sekadar sesuatu hadis, semata-mata hadis itu ada dalam buku agama yang tertentu, sekalipun yang dikarang oleh ulama yang hebat, tak bererti itu bukan jaminan bahawa dia hadis yang sahih. Kita kena faham tu. Kenapa? Kerana hadis sahih ialah apa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kaedah-kaedah penetapan-penetapan yang telah disebutkan oleh ulama hadis. Iaitu antara syarat hadis sahih apa dia? Ya. Hadis sahih ialah apa yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, ya, oleh perawi-perawi yang thiqah, yang adil, yani perawi yang dipercayai, min ghairi syudzuzin wala illah, tanpa ada keganjilan ataupun kecacatan. Dia ada syarat-syarat di situ. Dia kena sanadnya bersambung. Setiap perawi itu dia meriwayatkan daripada perawi yang sebelumnya, dan perawi yang sebelum itu dimeriwayatkan daripada perawi yang sebelumnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad yang bersambung, ya. Saya kira, ya, tuan-tuan boleh faham insya-Allah. Jadi hadis tu dia ada dua, satu sanad, satu matan. Sanad maknanya rangkaian perawi-perawi. Matan ialah lafaz hadis tersebut, ia lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Jadi sanadnya kena bersambung. Kemudian perawi-perawi, setiap seorang perawi itu
dia kena thiqah dan adil. Ini dipercayai. Dia dari segi agamanya bagus, dia bukan orang yang pembohong dan sebagainya. Dan hafalannya kena bagus. Bukan jenis orang yang pelupa. Bukan jenis orang yang selalu bila minta dia bacakan hadis yang diriwayatkan tu, sekali ada kalanya disebut dengan lafaz yang macam ni, ada masa yang lain disebut dengan lafaz yang lain. Ini maknanya riwayat dia tu tidak dhabit, tidak tepat. Dia banyak silap-silap dan sebagainya. Tak boleh. Itu akan menjadikan riwayatnya tertolak. Dan tanpa ada kecacatan ataupun keganjilan. Di sini dua syarat ini nampak macam mudah. Tak ada kecacatan ataupun keganjilan. Kecacatan pada sanadnya, keganjilan pada matannya. Ini dua syarat ni memang nampak macam mudah, tetapi realitinya dia perlu kepada kepakaran. Di sini kita kata kepakaran ini hanya ada pada ulama hadis. Ini secara amnya lah, supaya tuan-tuan dapat satu gambaran umum lah berkenaan hadis, apa itu hadis yang sahih, Dan yang ada dalam kitab-kitab ini yang terdapat banyak hadis dhaif. Nak kata bahawa ini realiti, ini cabaran kita sebagai umat Islam. Banyak sahaja dalam buku-buku agama, dari dulu sampai ke hari ini, di buku-buku ini memuatkan sedikit sebanyak hadis-hadis yang dhaif. Kita kata kalau buku karangan ulama, maknanya mereka tak sengajalah bawa hadis tu. Mungkin kerana ketidaktahuan mereka tentang kedudukan hadis tu, maka mereka ingat hadis tu sahih, maka mereka bawa lah hadis tu dalam buku mereka secara tak sedarlah, tanpa sengaja. Sedangkan realitinya dia dhaif. Dhaif maknanya riwayat hadis yang lemah, yang tidak sabit, maknanya tidak dapat dipastikan bahawa dia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kerana sanad dia ada masalah, atau barangkali matan dia ada masalah, atau mungkar, hadis yang mungkar. Mungkar maknanya dari segi matan itu ada, pada matan itu ada kecacatan, yang riwayatnya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah daripadanya. Atau maudhu' maknanya palsu, maknanya hadis yang direka-reka semata-mata. Dan betapa banyaknya hadis palsu yang ada. Saya tengok kalau kita zaman sekarang ni lagi banyak hadis palsu. Baru-baru ni saya kira ada yang macam-macam lah. Pasal coronavirus ni pun ada saja hadis-hadis palsu yang diketengahkan. Ada sampai seorang pendakwah tu dia boleh bercerita tentang bagaimana dia berbual-bual dengan ini mungkin bab lain lah. Ada seorang pendakwah tu dia berbual-bual dengan penyakit coronavirus. Dia boleh berbicara pula dengan virus coronavirus, COVID-19 itulah. Ini pembohongan. Ada hadis-hadis yang direka-reka, yang dipalsukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sahaja kerana macam-macam sebab, ada yang niat dia baik, berbohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin kata niat dia baik, tetapi itu tetap tidak membolehkan perbuatan dia berbohong kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu, ini sekarang terlintas dalam fikiran saya lah, dalam kalangan pembohong-pembohong yang mereka reka hadis, ada sekelompok daripada golongan ini yang sampai nak membenarkan perbuatan mereka berbohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sengaja mereka hadis. Sebagai contoh, dia nak buat kuliah, dia buatlah satu hadis palsu tentang kelebihan menghadiri kuliah. Barang siapa hadir kuliah, maka baginya syurga Firdaus. Saja nak bagi orang datang kuliah lah, konon. Dan dia mempertahankan perbuatan dia. Lalu apabila di perbuatannya itu dihujat, disanggah, dia kata hadis tegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbohong itu berbohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilarang. Adapun berbohong kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak apa.
Ini ajaib kita kata. Dia bawa hadis, disandarkan kepada Rasulullah, tapi dia menganggap bahawa perbuatan ini tak apa. Kenapa? Kerana dia berbohong kerana Nabi SAW. Ini kita kata, ini dah mengarut, ini falsafah. Ini dah memandai-mandai, ya. Dan tapi nak kata itulah dia, ya. Hadis ni ada, bukan semua saja asalkan hadis tidak bererti bahawa dia sahih. Baik, aku juga kata Syekh Al-Albani, aku juga telah mentakhrij sebahagian besar hadis-hadis ini. Mentakhrij, apa artinya mentakhrij? Maknanya mengkaji tentang kedudukan atau mengkaji tentang lokasi sesebuah hadis. Mengkaji tentang lokasi sesebuah hadis. Apabila kita bacakan satu hadis, ya, kalau kita contohlah dalam buku risalah ini, apabila Syekh Al-Albani, apabila penulisnya dia bawa satu hadis, semestinya hadis ini dia ambil daripada sumber-sumbernya. Maka nak mengenal pasti sumber-sumber sesebuah hadis itu dinamakan sebagai takhrij, ya. Sebab kita insya-Allah kita kena sedia maklum bahawa hadis-hadis Nabi SAW kesemuanya telah dibukukan. Ini kita kata fakta. Hadis-hadis Nabi SAW semuanya telah dibukukan. Seperti mana Al-Quran telah pun dibukukan, demikian juga dengan hadis-hadis Nabi SAW semuanya telah dibukukan. Pada zaman ulama, kita kata pada zaman pembukuan hadis. Bila zaman pembukuan hadis? Pada sekitar kurun ketiga dan keempat hijrah, ya, pada sekitar kurun ketiga dan keempat hijrah, atau mungkin boleh kita kata pada sekitar kurun yang kedua, ketiga dan empat hijrah, ya. Atau sekitar ketika Imam Malik, ya, kemudian Imam Ahmad. Imam Malik kita dah sebut, saya kira dalam kuliah sebelum ni, kita kata Imam Malik dia menulis bukunya Al-Muwatta adalah di antara buku hadis yang pertama. Imam Malik dia hidup pada kurun yang kedua, ya, dia meninggal 179 Hijrah. Demikian juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kita kata dia meninggal pada kurun yang ketiga, ya. Imam Ahmad dia meninggal tahun 241 Hijrah. Ya, bukunya Musnad Imam Ahmad ini di antara buku hadis yang pertama. Sebelum Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan yang datang kemudian pada kurun yang ketiga dan keempat. Maksud di sini apa, tuan-tuan? Bahawa hadis-hadis Nabi SAW telah pun dibukukan. Jadi kita kata ini adalah buku-buku, apa kita kata? Ini adalah buku-buku utama hadis. Apa? Buku-buku utama hadis. Apa artinya buku-buku utama? Maknanya rujukan utama dalam bab-bab hadis. Iaitu apa? Buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan. Ini buku-buku rujukan utama. Sebab ini adalah buku yang terawal. Buku-buku yang mengumpulkan hadis, buku-buku terawal yang mengumpulkan hadis, ya, berbeza dengan kitab-kitab yang dikarang kemudian. Itu buku-buku ni dia menjadikan buku-buku utama tadi tu sebagai sandaran dia, ya. Jadi kita kata takhrij adalah ibarat nak mengenal pasti lokasi sesebuah hadis dalam buku-buku utama hadis ini. Sama ada dalam Bukhari, sama ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, atau dalam Muwatta, atau dalam Musnad Imam Ahmad. Itu yang dikatakan sebagai proses takhrij, mengenal pasti lokasi sebuah hadis, satu. Dan yang kedua, tak kurang pentingnya, takhrij juga antaranya bertujuan untuk memastikan kedudukan sesebuah hadis, sama ada sahih ataupun dhaif, berdasarkan keterangan dan penjelasan ulama-ulama hadis, ya. Baik, aku juga telah mentakhrij sebahagian besar hadis-hadis ini, ya. Maknanya hadis-hadis yang ada dalam buku-buku agama. Itu maksud Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani antara usaha dia apa? Antara jasa besar dia yang mungkin sebahagian kita tak tahu. Antara usaha besar yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Albani
rahimahullah, ialah dengan dia mentakhrijkan hadis-hadis yang ada dalam buku-buku agama. Saya bagi contoh. Syekh Al-Albani bukan sahaja dia telah mentakhrijkan buku-buku, kita kata buku-buku lama, ya, buku-buku lama, buku-buku agama turath, bahkan dia juga telah mentakhrijkan buku-buku oleh ilmuwan kontemporari, termasuklah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dr. Yusuf Al-Qardawi dia sempatlah dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, sekalipun berlainan manhaj, ya, insya-Allah kita sedia maklum, tetapi memandangkan buku Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Halal wal-Haram, ya, Al-Halal wal-Haram fil Islam ke apa tajuk dia, buku ini popular. Syekh Al-Albani mengambil inisiatif untuk mentakhrijkan hadis-hadis yang ada dalam buku Halal Haram Yusuf Al-Qardawi ni. Tujuannya apa? Supaya pembaca jelas siapa yang membaca ni paling tidak dia tahulah ada hadis-hadis yang sahih dan ada juga yang dhaif dalam buku Yusuf Al-Qardawi itu, ya. Itu kita kata proses takhrij. Aku juga telah mentakhrij sebahagian besar hadis-hadis ini dalam kitabku Silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah. Ini apa? Siri hadis-hadis yang lemah dan palsu dan kesan buruknya ke atas umat. Ini tajuk buku Syekh Al-Albani rahimahullah. Kitab kalau Silsilah Dha'ifah ini saya kira mungkin sampai 17 jilid. Besarnya macam ni. 17 jilid. Himpunan hadis-hadis lemah dan palsu. 17 jilid hadis lemah dan palsu saja semua. Ini yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini kita kata jasa dia kepada umat sangat besar. Tinggal lagi sama ada kita sedarkan hal itu dan kita mengiktiraf perkara itu atau tidak, ya. Tapi inilah dia antara jasa beliau rahimahullah, ya. Beliau kumpulkan hadis-hadis dhaif dalam satu kitab, ya, dalam kitabnya yang berjudul Silsilah Ahadits Dhaifah, supaya umat Islam mudah membuat rujukan. Kalau kita nak tahu hadis ni dhaif, sahih tak sahih atau dhaif, kita semak buku-buku seperti ini, ya. Baik, lihat dia kata apa. Sehingga kini, ya, jumlah hadis-hadis tersebut telah mencapai hampir 4,000 hadis. Jumlah hadis-hadis lemah dan palsu yang berjaya beliau kumpulkan telah mencapai hampir 4,000 hadis. Ada nota kaki di bawah tu. Ya, pada masa ini jumlahnya telah pun mencecah 5,000 hadis. Sekarang pada tahun 2019 bilangan hadis-hadis yang telah ditakhrij dalam edisi terakhir ada 7,000 lebih hadis. Sebab buku itu dia Syekh Al-Albani dia karang dari semasa ke semasa. Ya, maka dia bermula dengan jilid yang pertama, kemudian yang kedua, akhirnya kesudahannya saya kira sampai 17 jilid. Ya, dalam tempoh masa yang lama lah yang dihabiskan oleh Syekh Al-Albani mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Nak kata bahawa dia ada satu lagi buku, nama dia Silsilah Ahadits As-Sahihah, himpunan hadis-hadis yang sahih. Jadi dia dua dia buat. Dihimpunkan hadis-hadis yang sahih dalam satu buku, hadis-hadis yang dhaif dan palsu dalam satu buku yang lain, ya. Tapi ini dia tengah cerita tentang hadis-hadis yang lemah dan palsu lah. Tujuan dia apa? Supaya kita ambil maklum tentang perkara ini. Jangan kita sangka bila sebut saja hadis maknanya sahih lah tu. Ini salah, ya. Hadis-hadis tersebut terdiri daripada hadis yang lemah dan palsu dan 500 daripadanya sudah pun diterbitkan. Saya ingat 500 ni maknanya 2 jilid yang pertama. Sebab setiap satu jilid kalau tak silap ada 250 hadis lebih kurang lah, ya. Baik, maka ahli ilmu terutama mereka yang menyebarkan ilmu dan fatwa dalam kalangan masyarakat tidak boleh memberanikan diri mereka untuk berhujah dengan hadis kecuali setelah memastikan kesahihannya. Ini menjadi cabaran, ya, menjadi cabaran dan peringatan atas kita semua. Khususnya ilmuwan-ilmuwan agama.
khususnya para khatib, ya, khususnya para penceramah. Apabila mereka, kalau kita nak nukilkan satu hadis, menjadi tanggungjawab kita untuk pastikan hadis itu dulu. Kita takhrij dulu. Mana lokasi hadis ni. Dan jangan sekali-kali, ini antara cabaran umat Islam lah, ya, dalam bab hadis ni. Jangan sekali-kali kita kata hadis ini sabit dalam mimpi. Itu bukan takhrij yang betul. Tak ada istilah takhrij dia nisbah kepada mimpi si fulan. Mimpi jumpa Rasulullah, kemudian Rasulullah riwayatkan satu hadis kat dia. Subhanallah, kesudahan ni hadis ni tak habis lagi bagi dia. Sedangkan kita dah sebut di awal tadi, hadis-hadis semua telah pun dikumpulkan. Atau sebelum tu kita kena jelas lah, kadang-kadang ada yang tak jelas juga. Kita kata hadis telah berhenti seperti mana syariat telah sempurna dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Kita kata Al-Quran dan hadis dia datang secara berperingkat. Betul? Hadis-hadis terus dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan perbuatan dan perakuan dia. Dia secara berperingkat. Tetapi yang pasti dia telah sempurna dan hadis-hadis ini telah selesai dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat. Nak kata bahawa selepas Rasulullah dah wafat, tak adalah hadis baru lagi. Sebab Nabi dah wafat. Tapi inilah nak kata ada kekeliruan dalam sebahagian kelompok yang bagi mereka sehingga ke hari ini dia boleh lagi, bagi mereka ada hadis lagi. Ada hadis yang baru lagi. Mana datang? Dalam mimpi. Ada yang sampai melampau lagi secara yaqazah lagi. Yaqazah, apa artinya yaqazah? Maknanya secara jaga. Rasulullah datang jumpa dia, datang hadir dalam majlis dia dan sebagainya, majlis selawat dan sebagainya. Datang secara yaqazah. Ya, ini semua melampau, ini semua tidak betul lah, ya. Baik. Kerana, kata Syekh Al-Albani, kitab-kitab fiqh yang biasanya menjadi rujukan mereka dipenuhi dengan hadis-hadis yang lemah, mungkar dan tidak berasas seperti yang telah diketahui oleh para ulama. Yani para ulama mereka maklum tentang perkara ini, bahawa hadis-hadis, ya, bukan semua sahih, bahkan banyak sahaja yang lemah dan palsu, ya. Hanya sahaja dalam kalangan kaum muslimin, masyarakat awam dan sebagainya, mereka mungkin tak tahu tentang perkara ini. Aku telah pun memulakan satu projek pada pandanganku, ianya adalah penting, dan projek ini amat bermanfaat kepada mereka yang berkecimpung dalam bidang fikah. Dalam bidang fikah lah secara khasnya. Ini dalam hal-hal yang berkait tentang amal ibadah dan apa yang berkait tentang hukum hakam. Aku namakan projek ini Al-Ahadith Al-Dha'ifah Al-Mawdu'ah fi Ummahat Al-Kutub Al-Fiqhiyah. Hadis-hadis lemah dan palsu dalam kitab-kitab induk fiqah. Iaitu, apa yang dimaksudkan dengan kitab-kitab induk fiqah? Iaitu kitab Al-Hidayah karangan Al-Murghinani dalam fiqah Al-Hanafi. Ini antara buku rujukan utama mazhab Hanafi lah. Kemudian yang kedua, Al-Mudawwanah Ibn Al-Qasim dalam fiqh Maliki, antara buku rujukan utama dalam mazhab Maliki. Yang ketiga, Syarh Al-Wajiz karangan Ar-Rifa'i dalam fiqh Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i. Al-Mughni karangan Ibn Qudamah dalam fiqh Al-Hambali. Bidayat Al-Mujtahid karangan Ibn Rushd Al-Andalusi dalam fiqh perbandingan. Ini nak kata boleh kita kata ini antara 5 buku utama fiqh, ya, fiqh 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini 5 buku utama. Banyak lagi buku. Mungkin sampai ratusan buku. Setiap mazhab ni ada sampai ratusan buku. Tapi nak kata ini yang utama. Namun dengan rasa kesal aku belum berpeluang untuk menyudahkannya, kerana majalah Al-Wa'i
Al-Islami dari Kuwait yang telah berjanji kepadaku untuk menerbitkannya serta berbesar hati menerimanya dengan baik ketika melihatnya, masih belum lagi menerbitkannya. Dan saya kira kesudahannya tak diterbitkan pun, ya. Buku yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini akhirnya tak diterbitkan pun, ya, tidak diterbitkan. Tapi apa yang ada ialah yang kita sebut tadi, itulah silsilah al-hadis as-sahihah, silsilah al-hadis ad-dhaifah, himpunan hadis-hadis sahih, himpunan hadis-hadis dhaif, ya. Buku ni memang sudah pun diterbitkan. Disebabkan aku telah terlepas peluang ini, moga-moga aku akan memperoleh peluang lain insya-Allah untuk aku meletakkan garis panduan yang ilmiah dan lengkap untuk membantu saudara-saudaraku yang berkecimpung dalam fiqh, selain memudahkan mereka mengetahui kedudukan hadis dengan merujuk kepada sumber-sumber daripada kitab-kitab hadis yang seharusnya mereka rujuk, memudahkan bagi mereka mendapat penerangan berkenaan keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihannya serta hadis-hadis yang dapat dijadikan hujjah, ini hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sabit daripada Nabi, dan Allah Ta'ala sahajalah pemberi taufik. Ini nak kata bahawa ini cita-cita dan harapan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan boleh saya katakan bahawa cita-cita dia itu telah sedikit sebanyak telah tercapai. Bahkan jasa beliau dalam ilmu hadis diakui oleh semua, diakui oleh kawan dan juga lawan, ya, bahawa beliau telah meninggalkan khazanah ilmu, buku-buku kajian beliau yang cukup banyak, ya. Buku-buku beliau ada sampai 250 judul, dan setiap judul tu ada yang satu jilid dan ada yang berjilid-jilid. Ini khazanah kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Syekh Al-Albani cukup banyak, cukup lumayan, ya. Baik, ikhwah, saya ingat kita boleh berhenti di situ. Ada soalan kuis ke? Baik, soalan kuis untuk malam ni, sebutkan 5 mazhab fiqh yang ada. Sebutkan 5 mazhab fiqh yang ada. 5 bukan 4. Mungkin kita biasa dengar 4. Ini soalan nak bagi sedikit mencabar lah agaknya, ya. 5 mazhab fiqh yang ada dalam Islam, ya. Ada yang dapat jawab ke? Saya tengok ada lah, ya. Ada yang dapat jawab lah, ya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri. Yang Zahiri tu yang mungkin kita tak biasa dengar, tapi dia di antara mazhab yang ada, ya. Mazhab Zahiri, antara ulama dia ialah Imam Ibn Hazm, ya. Imam Ibn Hazm, dia antara kitab yang dikarangnya yang menjadi rujukan, yang dipuji ialah kitab Al-Muhalla, ya. Ibn Hazm adalah di antara tokoh mazhab Zahiri, dan Al-Muhalla adalah di antara kitab rujukan utama dalam mazhab Zahiri. Sekalipun kita tak nafikan bahawa pengikut mazhab Zahiri tu hampir tak ada lah, ya. Yang biasa kita dengar yang 4 tu lah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kita tak dengar lagi lah, ya, pengikut mazhab Zahiri. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni lah, zaman sekarang ni. Tapi nak kata ulama mengakui mazhab Zahiri itu sebab dia ada punya metodologi dia yang tersendiri, ya. Sekalipun ada kritikan-kritikan yang tak kurang hebatnya ke atas mazhab Zahiri itu, tetapi ulama mengakui jasa Ibn Hazm dalam dia meletakkan kaedah-kaedah, dalam dia berhujah, dalam dia memberikan pendapat-pendapat dalam permasalahan-permasalahan fiqh. Kitab Muhalla tu dalam kitab fiqh, ya, kitab fiqh, ya. Baik, sebelum kita berakhir, di sini ada soalan daripada saudara Da'i Azwan Aryawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kurang faham tentang hadis Harut dan Marut, boleh tak Ustaz kasih pencerahannya? Hadis Harut dan Marut ni boleh kita kata dia hampir sahaja kisah Israiliyat, kalau tak silap, sebab benda ni, ya, dah lama dibaca. Kalau tak silap, dia
dia apa? Dia hampir sahaja ya dia datang daripada riwayat Israiliyat ya. Harut dan Marut ni merujuk kepada ayat dalam surah Al-Baqarah ya, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru ya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut. Allah sebut nama dua malaikat ini, Harut dan Marut. Tapi nak kata bahawa ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kita kata ini kalamullah, sahih, lagi tepat. Tapi nak kata di samping ayat Al-Quran ni ada hadis-hadis tentang kononnya tentang, atau kita kata ada riwayat-riwayat tentang Harut dan Marut ni, bahawa ada macam-macam ceritalah bahawa Harut dan Marut ni dia berzina lah, macam-macam ya. Ada cerita-cerita yang mengarut lah, pendek kata. Saya tak ingat dia punya kisah dia secara tepat, tetapi secara amnya lebih kurang macam itulah ya. Tapi ini nak bagi contoh saja saya, sedangkan hadis dhaif dan palsu tu banyak sahaja ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Ini soalan daripada Azharuddin Boceh. Dia kata, apakah yang dimaksudkan dengan tahqiq? Ya, tahqiq. Baik, kita ada beberapa istilah ya yang mungkin bermanfaat buat penuntut ilmu ya. Dalam kajian buku ya, ada beberapa istilah yang digunakan. Kita ada syarah, kita ada takhrij, dan kita ada tahqiq, dan kita boleh tambah satu lagi, ta'liq. Saya ulang, syarah, takhrij, tahqiq, ta'liq ya. Syarah maknanya penjelasan dia, komentarnya. Syarah maknanya perbahasan dia ya. Saya kira macam syarah Sahih Bukhari, buku Imam Ibn Hajar, syarah Imam An-Nawawi, syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi ya. Ini contoh buku syarah. Kemudian kita ada apa tadi? Kita ada kitab takhrij. Kitab takhrij yang kita dah sebut tadi lah. Takhrij maknanya mengenal pasti lokasi sebuah hadis dan penilaian ke atas sebuah hadis yang ada dalam sebuah buku agama. Sebagai contoh, kita ada kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin karangan siapa? Karangan Imam An-Nawawi. Tetapi Imam An-Nawawi dia sekadar memuatkan hadis-hadis dalam tu. Kemudian dikatalah siapa perawi dia. Dan dia tidaklah memperincikan sejauh mana hadisnya sahih atau dhaif ya. Maka datang ulama kemudian, antaranya ialah Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau telah mentakhrijkan buku Riyadhus Salihin ini. Dia buat takhrij. Jadi karangan buku Riyadhus Salihin siapa? Imam An-Nawawi. Tapi Syekh Al-Albani datang kemudian, dia mentakhrijkan hadisnya. Maka dia keluarkan buku Riyadhus Salihin itu sama sahaja seperti karangan Imam An-Nawawi ya. Tetapi ada nota kaki menjelaskan lokasi dan kedudukan setiap satu hadis yang ada dalam buku Riyadhus Salihin itu, iaitu takhrij. Baik, kemudian tahqiq. Tahqiq ini satu cabang ilmu yang lain pula, iaitu kajian tentang manuskrip sesebuah buku turath. Apa artinya buku turath? Turath maknanya buku lama. Kadang-kadang kalau ada digunakan istilah kitab-kitab kuning. Ya, kitab-kitab kuning. Apa kitab-kitab kuning ni? Maknanya buku yang lama lah. Ya. Kalau buku Riyadhus Salihin, buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini semua kitab-kitab kuning. Ini semua buku-buku turath. Ya, buku-buku lama. Ya. Imam An-Nawawi dia hidup bila tahun? Dah nak dekat 1000 tahun yang lepas. Ya. Sahih Bukhari macam tu juga, nak dekat 1000 tahun yang lepas. Ini semua buku-buku lama. Nak kata bahawa sejarah Islam luar biasa. Kita je umat Islam mungkin tak sedar tentang hari ini dan tak menghargainya. Ya? Baik. Jadi tahqiq ialah bila nak diterbitkan sesebuah buku. Saya bagi contoh. Buku Imam Al-Barbahari, Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari. Mungkin ada yang biasa dah dengar dah.
Tapi nak kata bahawa ini antara dia buku kecil je, nipis je, ya. Nama dia Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari dia dia meninggal tahun 329 Hijrah. Ini sekali lagi, ini buku 1000 tahun yang lepas. Buku lama. Mungkin ada yang bertanya, ini buku ni dah lama, dah 1000 tahun. Penulis dia tulis dan dan meninggal 1000 tahun. Macam mana buku Syarh Sunnah ni, ini contohlah. Macam mana buku Syarh Sunnah ni boleh sampai kepada kita zaman sekarang? Dah 1000 tahun, macam mana dia boleh ada sampai kat kita? Macam mana sekarang kita boleh baca buku Syarh Sunnah tu? Mana datang? Yang pasti yang buku yang kita beli kat pasar ni, buku Syarh Sunnah karangan Imam An-Nawawi ni, Imam Al-Barbahari ni, ini bukan buku yang ditulis dengan tangan oleh Imam Al-Barbahari. Jadi dari mana datang? Mana kita tahu bahawa setiap perkataan yang ada dalam buku Syarh Sunnah ni menepati apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari? Ini datang, ya, ini datang kerja-kerja tahqiq. Kerja-kerja tahqiq. Mungkin kalau kita biasa tengok buku Arab, buku bahasa Arab, cubalah kita buat rujukan. Kita tengok mana-mana buku-buku Arab, buku-buku turath, ya, bukan buku karangan ulama contemporary, buku turath, buku ulama dulu. Ada kalanya, mungkin bukan semua, tapi ada kalanya di mana buku turath tersebut yang diterbitkan pada hari ini, pada bahagian muka surat yang pertama ada diberikan contoh fotostat manuskrip buku-buku asal tulisan tersebut. Saya bagi contoh, seperti contoh tadi apa tadi? Buku Syarh Sunnah tadi. Buku Syarh Sunnah sekalipun dah 1000 tahun, tetapi percaya atau tidak, manuskrip ada. Ini nak kata kelebihan, sekali lagi, kelebihan umat Islam. Manuskrip, apa arti manuskrip? Maknanya buku-buku asal, buku tulisan tangan. Buku cetakan pada hari ini baru 100 tahun ada. Sebelum 100 tahun yang lepas, buku-buku ditulis dengan tulisan tangan, ya. Dengan buku dengan cetakan canggih sekarang ini baru 100 tahun, ya. Itu pun kurang 100 tahun mungkin. Sebelum ini semua ditulis dengan tulisan tangan, dan ini yang dikatakan manuskrip. Ini naskah-naskah tulisan tangan buat sesebuah buku. Sebagai contoh, buku Syarh Sunnah. Dan untuk makluman, buku Syarh Sunnah baru sahaja ditahqiq. Buku Syarh Sunnah baru sahaja ditahqiq. Saya ingat mungkin dalam kurang lebih 20 tahun baru ni. Maknanya sebelum 20 tahun yang lepas, buku Syarh Sunnah tak ada di pasaran. Tak ada di pasaran. Sebab apa? Sebab tak diterbitkan. Manuskrip ni ada. Manuskrip ni, mungkin ada yang tanya, manuskrip ni mana nak jumpa? Jawapannya di perpustakaan-perpustakaan utama dunia. Bukan kat perpustakaan sekolah tu, bukan. Perpustakaan-perpustakaan utama dunia. Kalau kat Malaysia mungkin ada di saya tak pasti, mungkin ada di arkib negara ke apa ke. Tapi di negara-negara Arab, di negara-negara Eropah ada perpustakaan-perpustakaan besar, buku perpustakaan. Kalau sebagai contoh, Syekh Al-Albani dia banyak menghabiskan masa di perpustakaan Al-Zahiriyah yang terletak di mana? Terletak di Damsyik, di Syria, ya. Dalam perpustakaan ni dia memuatkan ribuan manuskrip yang tersimpan rapi sekian lama, beratus-ratus tahun. Ya, manuskrip ini tersimpan dan masih belum lagi melihat cahaya matahari. Ini dia menunggu untuk pengkaji datang, mengeluarkan manuskrip ini, mentahqiqkan manuskrip ini dan menerbitkannya dalam cetakan-cetakan untuk jualan di pasaran, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tahqiq. Kemudian yang keempat tadi apa? Ta'liq maknanya komentar. Ta'liq ini boleh kita kata yang tadi syarah, kemudian takhrij,
tahqiq, yang keempat ta'liq. Ta'liq ni dia hampir serupa dengan syarah, cuma syarah ni penjelasan panjang lebar, berbanding dengan ta'liq dia komentar ringkas. Ada juga bentuk jenis buku macam tu, ya. Sebagai contoh, buku Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi dita'liqkan oleh mana-mana ulama kontemporari, ya. Dita'liq, dia bagi komen-komen ringkas sahaja. Ya, tujuan dia supaya memudahkan pembaca, supaya tak perlulah nak baca ya panjang lebar dan sebagainya, ya. Jadi ini istilah-istilah yang digunakan dalam buku-buku agama secara khasnya, syarah, ya, takhrij, tahqiq dan ta'liq. Dan sebagai penuntut ilmu ada bagusnya untuk kita ambil tahulah ya tentang perkara ini. Baik, ikhwah, tuan-tuan, bukan taklid, ta'liq ain, bukan taklid. Taklid ta qaf lam ya da, itu taklid. Taklid maknanya ikut pendapat seseorang tanpa dalil, itu taklid lain, ya. Ini ta'liq, ta ain lam ya qaf, ta'liq, ya. Akhirnya bukan qaf tapi ganti dengan ain, ta'liq, ya. InsyaAllah jelas, ya. Ya, ta'liq, ya, barakallahu fik, ya. Baik, saya ingat sampai di situ saja. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.